Semua orang perlu tidur. Benda ni normal kerana manusia perlu tidur untuk menjana semula tenaga untuk tubuh badan. Kalau anda tidak cukup tidur, anda akan tidak bermaya, mata anda akan menjadi kuyu dan anda mudah kehilangan fokus serta mudah mengalami sakit kepala. Secara purata, orang dewasa perlu tidur dari 7 hingga 8 jam sehari, manakala kanak-kanak sekolah perlu mendapatkan waktu tidur sekurang-kurangnya 10 jam sehari. Tidur yang berkualiti adalah baik untuk kesihatan anda, tetapi tidur yang berlebihan dalam tempoh 24 jam juga buruk untuk kesihatan anda, seperti anda mudah untuk naik berat badan, mudah diserang depresi, kurang daya tumpuan serta berisiko untuk penyakit diabetes. Anda tahu tak bahawa ada satu fenomena misteri yang pernah terjadi di dunia melibatkan tidur yang berlebihan? Dalam video ini, kita akan melihat fenomena The Sleeping City of Karachi. Terjadi di kampung Karachi di wilayah Akmola di utara Kazakhstan. Fenomena ini digelar sebagai Sleep Hollow. Sleep Hollow ini mula dilaporkan pada Mac tahun 2013. Sleep Hollow ialah satu penyakit yang menyebabkan seseorang pesakit untuk tidur selama beberapa hari atau sehingga beberapa minggu pada satu-satu kejadian. Menurut sumber, sejumlah 152 orang penduduk tempatan dijangkiti penyakit ini, melibatkan dua buah kampung di situ iaitu Karachi dan Krasnogorsk. Menurut sumber, pesakit yang mengalami penyakit ini mudah untuk tidur. Mereka akan tidur secara tiba-tiba untuk satu tempoh yang lama walaupun ketika mereka sedang berjalan. Apabila mereka bangun, mereka langsung tidak ingat apa-apa dan badan mereka menjadi sangat lemah dan mereka diserang sakit kepala yang teruk. Kebanyakan daripada mereka tidur sehingga 6 hari berturut-turut dengan nyenyak sekali, malah berdengkur. Lebih teruk, semua golongan umur mudah terkena penyakit ini. Kanak-kanak yang terkena sleep hollow ini juga ada yang mengalami halusinasi yang teruk, seperti ternampak kuda bersayap yang menakutkan, ular di atas katil mereka serta cacing memakan tangan mereka secara perlahan-lahan. Akibat lain adalah seperti muntah-muntah, disorientasi iaitu tidak mengingati apa-apa termasuk identiti diri sendiri, serta nausea iaitu berasa mual seperti hendak termuntah tetapi tidak muntah. Malah, haiwan juga mudah terkena penyakit ini dan tidak imun. Seorang penduduk di Karachi memaklumkan yang kucingnya menjadi tidak tentu arah, mengiau dengan kuat sekali dan mula mencakar dinding serta cuba untuk mencederakan anjing yang juga dibela olehnya. Dan pada waktu lain, kucing itu tidur dengan nyenyak sekali dan berdengkur seperti manusia. Menurut pakar perubatan, Sleep Hollow yang melanda penduduk di Karachi dan Krasnogorsk ini diklasifikasikan sebagai Non-Communicable Disease atau NCD atau penyakit tidak berjangkit. Maksudnya, penyakit Sleep Hollow ini tidak tersebar dari satu individu ke individu yang lain. Walaupun tidak tersebar secara jangkitan, ia tidak harus dipandang rendah. Menurut data yang dikumpul sejak tahun 2002 sehingga tahun 2012, NCD menjadi punca utama kepada 68% kematian dari seluruh dunia. Jadi, boleh disimpulkan bahawa sleep hollow adalah penyakit yang berisiko tinggi. Para pengkaji dan pihak berkuasa tidak pasti apa punca penyakit ini. Mereka telah menjalankan bancian dan ujian bakteria kepada pesakit. Malah, mereka juga telah menjalankan ujian radiasi di kesemua rumah penduduk. Tetapi, paras radiasi di setiap rumah adalah terlalu rendah untuk menjadi punca. Tambahan lagi, radiasi tidak mengakibatkan pesakit menjadi mengantuk, tidak sedarkan diri atau tidur secara tiba-tiba, tetapi mengakibatkan kanser dan kerosakan organ. Pada mulanya, mereka anggap punca penyakit ini daripada minuman keras vodka yang palsu ataupun tiruan. Kemudian,
timbul pula anggapan yang penyakit ini adalah salah satu contoh untuk histeria yang teruk. Tetapi, mereka masih gagal untuk jumpa punca yang sebenar. Jadi, apa sebenarnya punca penyakit ini? Misteri punca penyakit ini telah terjawab apabila Timbalan Perdana Menteri Kazakhstan ketika itu, iaitu Berdibek Saparbayev, menerangkan bahawa punca penyakit ini datang daripada sebuah lombong uranium yang terbiar terletak berdekatan kampung Krasnogorsk. Lombong uranium ini telah ditutup sejak zaman kejatuhan Soviet Union. Ketika lombong ini masih aktif, pekerja lombong menjadikan kampung Krasnogorsk sebagai tempat tinggal mereka dengan didiami seramai 6,500 orang. Kini, kampung itu ibarat kampung yang berhantu dengan penduduk hanya mencecah seramai 130 orang. Menurut Berdibek, setelah menganalisis keputusan ujian perubatan melibatkan semua penduduk, pengkaji telah membuat kesimpulan bahawa penyakit slip hollow ini berpunca daripada kenaikan paras karbon monoksida dan hidrokarbon di udara. Difahamkan bahawa apabila lombong uranium itu telah ditutup, kepekatan karbon monoksida yang tinggi masih ada di lombong itu, mengakibatkan oksigen berkurangan di udara. Karbon monoksida mampu masuk ke pembuluh darah seseorang manusia 200 kali ganda lebih cepat berbanding oksigen. Maksudnya, apabila tahap kemasukan menjadi terlampau tinggi, ia mengakibatkan kekurangan oksigen kepada seseorang manusia yang boleh menyebabkan otak untuk tidak berfungsi dan mengakibatkan seseorang itu menjadi lemah dan terus tidak sedarkan diri. Penduduk di kampung Kalachi dan Krasnogorsk telah diarahkan untuk berpindah keluar. Tetapi, ada antara mereka yang tidak percaya bahawa karbon monoksida lah yang menjadi punca kepada penyebaran penyakit ini. Ini kerana kilang tersebut telah ditutup sejak awal tahun 90-an dan karbon monoksida biasanya adalah hasil kepada proses pembakaran. Jadi, kenapa setelah 20 tahun, barulah karbon monoksida ini mula bertindak balas dan merebak ke udara? Adakah ini satu teori konspirasi bahawa mungkin kejadian ini adalah agenda kerajaan Kazakhstan sendiri? Seorang ahli pulmonologi, iaitu ahli perubatan yang pakar dalam bidang pernafasan tubuh badan manusia, iaitu Claude Piantadosi dari Duke University Medical Center, telah membuat kesimpulan yang gas-gas lain seperti karbon dioksida juga mungkin memainkan peranan dalam penyebaran penyakit ini melalui udara. Menurut sebuah artikel dari Mental Floss pada tahun 2016, saintis di Pusat Nuklear Kebangsaan Kazakhstan turut mengesahkan bahawa karbon monoksida yang berlebihan di udara menjadi punca kepada penyakit slip hollow ini. Walaupun menurut mereka masih lagi ada beberapa persoalan yang belum dapat dijawab dan kekal misteri sehingga hari ini. Bagaimana pula dengan anda? Apakah punca slip hollow ini? Adakah lombong itu betul-betul menjadi puncanya? Kenapa setelah 20 tahun ditutup, barulah karbon monoksida mula bertindak balas? Adakah ada rahsia atau teori kimia yang boleh menjawabnya? Atau adakah ia satu taktik licik oleh kerajaan Kazakhstan untuk mencapai satu objektif atau agenda melibatkan dunia? Atau mungkin ada lagi punca lain yang sukar untuk dijelaskan? Tinggalkan jawapan anda di ruangan komen. Terima kasih kerana telah menonton video ini. Kalau anda sukakan video ini, tinggalkan like, subscribe channel Pidot 777 dan tekan logo loceng yang terdapat di sebelahnya serta pilih all. Ini penting supaya anda tidak terlepas video-video yang seterusnya. Jangan lupa untuk follow page Instagram Fakta 777 untuk mendapatkan update sekiranya ada video terbaru atau artikel baru yang akan saya keluarkan. Untuk membaca artikel pula, anda boleh layari laman web www.pidotfakta777.com. Saya jumpa anda dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.